Di sini saya berkeinginan untuk berkongsi satu cerita agak seram dari pengalaman saya sendiri ketika saya sekeluarga duduk di sebuah homestay yang terletak di negeri Perak. Untuk memulakan cerita, saya sekeluarga dari Kuala Lumpur ke Perak untuk menghadiri kenduri kahwin salah seorang saudara saya. Hari itu kami sampai ke Perak petang dan terus makan-makan bersama keluarga pakcik saya yang dah pun book satu homestay untuk kami duduk bersama. Kiranya ada dua family yang akan duduk di homestay tersebut, iaitu family saya dan pakcik saya. Lepas kami makan, dalam senja kami pun bergerak ke homestay tersebut. Sampai sahaja di homestay, memang saya boleh katakan homestay tersebut betul-betul terletak di tepi jalan. So kalau kereta lalu tu boleh dengar clear dari dalam rumah. Kami tertarik sebab homestay tu agak besar dan ada 2 tingkat. Jadi tanpa berlengah kami pun masuk untuk letak beg-beg semua. Untuk pengetahuan semua, saya dan saudara tadi berserta adik perempuan saya duduk di tingkat atas, iaitu betul-betul bertentangan dengan bilik air. Nak dikatakan naik-naik tangga je memang terus nampak bilik kami belah kiri. Jadi pada malam itu saya mengambil keputusan untuk mandi terlebih dahulu sebelum saya turun untuk makan. Jadi saya bersendirian di tingkat atas. Selepas selesai mandi, saudara saya tadi pun naik, katanya sudah selesai makan. Malam tu kami makan-makan sedikit dan berboraklah tentang college dan lain-lain. Dalam pukul 11 macam tu, saudara saya keluar dari bilik sekejap, katanya nak OTP dengan kawannya. Jadi tinggallah saya dan adik sahaja di dalam bilik. Katil kami agak besar asalnya, 2 katil bujang, tapi kami bertiga rapatkan katil tersebut untuk tidur sekali. Adik saya tidur di tengah, manakala saya betul-betul di hujung sebelah tingkap. Tapi ada ruang sedikit untuk ke almari di hujung kaki saya. Menghadap dinding sebelah sana tempat saudara saya tadi. Dalam 12 lebih tengah malam tu, adik saya pun dah tidur. Dan tiba-tiba saja saya terjaga dari lena. Saya berpaling ke kiri dan memandang saudara saya tadi telah pun balik semula ke bilik. Tetapi apa yang menyentak saya ialah pintu bilik kami terbuka seluas-luasnya. Jujurlah, kalau nak cakap, saya ni kadang-kadang cepat overthinking. Masa tu agak meremang lah sebab dekat luar memang cuma ada ruang tamu dan sangat sunyi. Seingat saya, sebelum saudara saya keluar OTP, saya dah berpesan kepada dia tutup dan kunci pintu bilik bila dah balik ke bilik. Tapi nak elak dari fikiran ni merewang yang bukan-bukan, saya pun husnuzon. Mungkin dia terlupa tutup pintu bilik. Untuk makluman, pintu bilik tu memang pintu kayu yang agak lama, tapi tombolnya masih berfungsi dengan baik dan ada juga selak pintu. Saya pun apa lagi, buat selamba bangun dan tutup semula pintu bilik dengan mata ni agak kuyu. Saya tutup pintu betul-betul rapat, tapi saya decide untuk tak kunci, takut kang mak nak kejut bangun subuh ke. Jadi saya pun balik semula ke katil dan tidur. Tiba-tiba nak dikatakan sekali lagi saya terjaga. Pada waktu ni saya sempat tengok jam handphone dalam pukul 2 lebih pagi. Buka-buka je mata, saya nampak yang pintu saya tutup tadi dah terbuka seluas-luasnya semula. Memang kali ni tak payah cakap lah, meremang juga bulu roma. Siapa je nak pulas tombol pintu tu malam-malam macam ni? Sebab memang semua orang dah tidur dan saya tak dengar seorang pun naik tangga ke tingkat atas. Tangga tu tangga kayu, jadi boleh dengar kalau orang naik. Masa ni memang mata saya jadi segar, tak boleh tidur. Dalam kepala ni fikir macam mana pintu tu boleh terbuka semula. Saya dah curi-curi tengok adik dan saudara saya, tapi memang diorang ni dah tidur selena-lenanya. Cuma saya seorang je yang sedar waktu itu. Saya duduk dari atas katil sambil tengok je pintu tu. Pintu tu pula hujung kaki kita orang. Jadi saya tarik kaki sebab dah takut punya pasal. Tapi lepas fikir 2-3 kali, buat keputusan untuk bangun dan tutup semula pintu tadi. Kali ni memang saya confirm betul-betul yang dia dah betul-betul rapat. Balik semula ke katil, saya cuba tidur balik, tapi memang hati ni rasa tak senang. Saya jadi rasa tak selesa sangat waktu tu. Paksa saya tertidur sekejap, tapi sekali lagi saya tersedar dan kali ni ya Allah, memang meremang habis sebab saya dengar ada orang pulas pintu tombol dari luar dan perlahan-lahan pintu tu terbuka betul-betul depan mata saya. Krek. Wih Mat, memang waktu tu saya tergamam sebab tengok dengan mata sendiri tombol tu ada orang pulas dan terbuka, tapi tak ada siapa dekat luar. Sudah, memang saya tak tentu arah kali ni, tapi still kuatkan hati, cepat-cepat bangun dan tutup balik pintu, naik semula ke katil. Waktu tu memang rasa nak kejut saudara atau adik, tapi diorang tengah tidur nyenyak. Serba salah nak kacau. Waktu ni mata dah segar sangat-sangat, tapi tak boleh tidur. Saya perhati je pintu tu. Bulu roma jangan cakap lah, tegak habis. Tiba-tiba saya nampak dari bayang-bayang belah atas menghadap bumbung tu ada orang tengah ke hulur ke hilir luar bilik kita orang. Allahu Akbar. Memang saya jadi takut sangat.
Jantung ni berdebar-debar. Siapa pula ke hulu kilir dekat luar tu? Tak ada orang pun kat luar tadi. Cara dia jalan memang slow. Ke sini, ke sana. Kalau korang nak tahu, ada ruang sikit atas pintu. So dari situ saya nampak bayang-bayang susuk tu. Dah rasa cemas masa tu. Boleh pula tiba-tiba ada bunyi kuat dari dalam almari sebelah kaki saya. Dum, seakan-akan ada benda jatuh. Hush, waktu ni terdiam saya. Pucat habis. Dalam hati cakap, jangan buka almari tu. Satu lagi benda buat saya tersentak bila selang beberapa minit lepas tu ada bunyi benda bergolek dari atap bumbung atas saya ni. Kali ni saya tak tahan. Dah saya bangun dari katil, jalan laju buka pintu bilik, terus turun bawah pergi bilik mak ayah sebab terlalu takut. Adik dengan saudara seorang lagi tu tinggal je sebab tak boleh tahan dah. Mahu kalau duduk lama lagi dekat situ ada yang main cak-cak. Buka je pintu bilik, saya terus cerita. Mak ayah terkejut lepas dengar cerita saya dan tak lama lepas tu azan subuh. Betul-betul lepas azan, ayah boleh pula buka mulut. Ayah ni diam je dari tadi, tapi tiba-tiba dia buka mata. Semalam abah nampak ada nenek dekat halaman luar rumah ni. Sudah. Tapi abah buat tak tahu je. Mungkin dia nak bagi tahu dia duduk sini. Saya diam je macam tu. Masuk selimut sebab masih remang. Pagi esoknya memang pakcik saya tanya pasal apa jadi semalam. Dan mak saya pun cerita dekat dorang. Boleh pula masa tu adik saya datang dekat saya tiba-tiba tanya, "Kak, akak turun semalam pukul berapa?" Saya pandang dia. Sebelum subuh, dalam 5 nak ke 6 pagi. Time ni mata dia terbeliak habis tengok saya tak percaya. Maksudnya lepas azan, akak tak ada dah lah dalam bilik tu. Saya pelik. Yelah, kenapa? Dia terus terdiam. Lepas tu dia sambung. Lepas azan subuh semalam, adik terdengar kejap. Tapi adik nampak akak still ada sebelah adik, bawah selimut. Allah, udah siapa pula dia nampak ni? Saya pun kerut. Dia sambung. Akak ada time tu sebelah adik, tapi pusing mengereng belah tingkap. Adik siap peluk lagi. Dengar je peluk habis meremang bulu roma saya. Mak ayah yang dengar pun terkejut. Mulalah diorang sakat. Siapa adik peluk tu? Adik saya ni pun muka dah takut dah. Dia siap cakap yang badan saya time tu sejuk dan lembut sangat. Seram. Dalam cerita dia tu, dia cakap saya pakai selimut hijau, sedangkan selimut hijau tak ada pun dalam bilik tu. Lepas dia cerita tu, memang nampaklah dia takut. Baru sedar yang mungkin yang dia peluk tu bukan orang. Meremang. Lepas dengar cerita, adik saya naik ke bilik nak tengok dalam almari tu kalau ada apa-apa. Sebab semalam memang kuat dengar bunyi benda jatuh. Yelah, mana tahu hanger ke. Sampai je bilik, saya buka almari, memang kemas. Tak ada apa pun terusik. Apalah yang saya dengar malam tadi tu. Kredit kepada Fatin Atira. So kalau kau suka cerita-cerita macam ni, seram-seram sikit, ataupun ada video lain yang baik macam kelakar-kelakar sikit, so macam ada sikit macam curahan hati kan, kau playlist pun ada yang baik. So kalau katakan kau suka benda-benda macam ni, consider jugalah untuk follow, ataupun boleh support sekecil-kecil secara follow, like, share tu semua, komen pun boleh, tak ada masalah. Tu pun consider support. Terima kasih banyak-banyak. Nanti dia baik cerita, nanti dia cari cerita lagi. Okay.